Puan berkahwin dulu dalam JSB lah. Yes, dalam JSB saya dapat arahan daripada orang atasan juga lah untuk berkahwin. Oh, saya tak kenal suami. Tak kenal juga. Saya tak kenal suami. Yes, saya tak kenal dia. Kemudian macam mana, dia ada pilihan ke masih kira setuju je? Sebenarnya saya tak setuju sebab saya umur 18 tahun masa kena kahwin. 18 kahwin? Saya kahwin 18. So lah, saya kahwin 18, umur 18 tahun. Saya dah tolak juga sebenarnya. Banyaklah lelaki-lelaki yang saya tolak. Ada yang kena poligami dengan cucu Abu Yas sendiri. Lepas tu saya tolak. Selamat datang kembali. Kali ini kita akan mendengar sambungan dari pengakuan kisah menyayat hati daripada seorang bekas pengikut GSP yang membuka kisah tragis kehidupan di balik kawalan ketat organisasi ini. Beliau berkongsi pengalaman di mana ahli-ahli organisasi tidak sekadar menghadapi tekanan biasa, tetapi lebih teruk, mereka dituntut melepaskan aset peribadi seperti rumah untuk kepentingan organisasi. Namun yang paling mengejutkan adalah arahan untuk para suami menceraikan isteri-isteri mereka secara beramai-ramai jika ada yang gagal memenuhi kehendak dan prinsip yang ditetapkan oleh pihak tertinggi. Assalamualaikum, salam sejahtera. Selamat datang ke channel Contemporary MZ, tempat kita mengupas isu-isu semasa. Hari ini kita akan membincangkan lepas tu dia cakap dengan Tok Ki sekian dia pergi dengan Raja Suhaimi. Ya, suami saya pergi dengan Raja Suhaimi. Pergi ke PPIM, lepas tu berbincang lah. Lepas tu PPIM kata bagi surat semua. Dia macam tak percaya sebab masa tu dia kata semalam baru dia sign macam mana dia ada berjumpa dengan Lokman Forten untuk bekerjasama lah. Jadi dia macam tak percaya benda ni berlaku. Jadi dia macam tak percaya benda ni berlaku. Jadinya macam mana tak suami saya dia macam banyak sangat kata kerja dia nak minta gini. Saya tak tahu apa cerita lah. Lepas tu tak adalah jalan penyelesaian kepada untuk dia dapatkan saya balik. Okey, lepas tu macam mana ya? Lepas tu saya pun macam biasalah duk minta cerai. Akhir sekali masa ni zaman Umujah. Okey, Dr. Azina datang jumpa saya. Dan dia bagi tahu saya hari ini saya kena pergi mahkamah. Macam tu kot, tak silap ayat dia. Maksudnya terus buat tuntutan fasad. Buatlah apa alasan sekalipun. Reka lah. Okay? Ini arahan daripada Umujah? Daripada Dr. Azia kata daripada Umujah itu selepas meeting Ikhwan. Tak silap saya MI nama dia, meeting Ikhwan. Maksudnya setiap bulan ke atau setiap minggu ni ada program besar-besaran kepimpinan ni dia ada mesyuarat. Lepas tu dia akan lepas tu mungkin daripada situ Umujah bertanya mengenai saya kemungkinan dan mengeluarkan arahan supaya saya pergi mahkamah. Terus mungkin dah ada macam-macam cerita lah kot sebab suami saya pergi Bukit Aman, pergi PPIM, dia dah berusaha cara dia lah kan. Lepas tu Dr. Azina tu cakap dengan saya kena pergi mahkamah. Saya pun terdiam dan saya fikir ini saya pun kita macam teragak-agak lah takkan pun nak pergi. Lepas tu saya fikir satu je, saya memang kita memang dalam JSB ni tahulah saya dididik macam mana dengan sekolah yang bukan sekolah ikut arus, sekolah suka hati je macam tu. Jadi saya tak berapa banyak ilmu sangat. Jadi saya tak adalah macam fikir Allah kata suami nombor satu je. Tak ada, benda tu saya tak tahu sangat. Tapi yang saya tahu, saya sayang kat suami saya, sebab tu saya nak pilih dia. Lepas tu yang paling menyakitkan hati saya, Dr. Azina ni cakap dengan saya, okey tak apa Ain, awak pergi ke mahkamah dulu. Nanti kalau awak dah bercerai, saya akan kahwinkan awak dengan orang lain. Saya tak bercerai lagi, dia dah cakap macam tu. Saya jadi macam kenapa sampai macam ni kan. Lepas tu saya macam okey, saya diamkan diri. Lepas tu saya angguk-angguk je apa dia cakap. Akhir sekali saya kemas barang saya salam semua kawan-kawan saya sebelum saya menarik dirilah daripada GSP. Dan balik tu saya panggil dia ibu, saya panggil dia mama. Dia tak sini ni, mama saya pilih suami saya minta maaf gini. Lepas tu berakhirlah kat situ cerita saya dan saya kick daripada grup WhatsApp. Macam itulah. Itulah cerita kesudahan saya keluar daripada JISB. Apa tak ada tak cerita waktu 2 bulan tu kan Puan sebut menyedihkan, menakutkan. Tak ada. Menakutkan tu mungkinlah saya terlalu fikir macam-macam. Tapi tak adalah saya didera ke, tak adalah. Saya bekerja macam biasa.
Saya kerja macam biasa. Cuma saya tahu yang saya takut sangat tu bukan apa, sebab satu keluarga saya yang dekat luar tu yang tak pernah ikut GISB pun diorang dah bercakap pasal saya. Dah kecoh lah, dah kecoh. Dah kecoh sangat-sangat dah yang dia orang semua tahulah cerita ni kan. Jadi saya fikirkan saya kalau saya pilih untuk bercerai memang saya kena kecam sampai mati. Benda yang kan sebab itulah bila ada yang orang yang buka cerita panas pasal penceraian berlaku, ceraikan bini, ceraikan pisahkan kan, semua tu memang berlakulah. Dan dia punya variasi tu macam-macam jenis. Ada yang diceraikan serentak, ada yang diceraikan dengan arahan satu persatu macam cerita puan. Okey, masa saya saya kahwin 2009. 2000 lebih kurang 2010 tu memang ada penceraian secara besar-besaran. Ini Umuja. Zaman Umuja. Ini Umuja. Umuja dia keluarkan Umuja dia keluarkan satu arahan, okey, semua suami dalam GISB wajib ceraikan isteri. Semua Sekali. Daripada pimpinan sampai ke bawah? Yes. Daripada pimpinan saya tak pastilah, tapi semua staff lah. Oh, orang bawah mesti kena. Atas belum kira lagi. Atas belum kira lagi lah, tapi tak pastilah. Lepas tu memang waktu kenduri kahwin saya tu, ayah saya dengan mak saya memang dah bercerai lah. Tapi diorang datang jugalah macam tak ada apa-apa lah. Tapi bercerai dia ni suka hati lah. Okay, dalam bercerai macam ni, lepas tu okay, saya tanya mak saya lah. Macam mana masa bercerai tu, sebenarnya diorang dikumpulkan kursus, seolah-olah ada kursus. Ini bukan pengalaman saya, ni pengalaman mak saya. Okay, saya ceritakan balik lah. Dia orang ada kursus yang dikumpulkan semua staff. Contoh perempuan semua dekat Batu Ampar ataupun banyak tempat lah. Okay, mula kursus tu kursus biasa. Lepas tu tiba-tiba datang arahan suami-suami kena ceraikan semua isteri-isteri. Okay, semua suami perlu ceraikan semua isteri-isteri. Lepas tu maka dia bercerai lah. Memang suami tu akan lafazkan dalam melalui SMS ke call ke macam tu. Okey, lepas tu saya tanya Umi apa yang berlaku masa perceraian. Macam biasalah duduk kat kursus tu buat kerja lah, semualah macam-macam kerja lah diorang buat macam biasa. Lepas tu macam ni cara rujuk. Okey, cara rujuk dia dapat satu kertas, lepas tu dia tulis lah nak balik pada suami ke macam tu lah, tandakan right gitu. Boleh pilih? Okey, tandakan right sama ada nak ataupun tidak, bersetuju ataupun tidak bersetuju. So dalamnya ada kod pengalaman yang kena dapat surat cerai tu. Saya tak dapat. Saya sebab baru kahwin kot. Yang tua-tua ni kot. Tapi saya rasa kawan saya ada seorang juga yang dapat. Lepas tu sebab dia kahwin orang tua. Dia poligami isteri ketiga kat Islam. Lepas tu dia bersetuju atau tidak. Jadi kan dalam GISB ni kan dikahwinkan atas arahan. Jadi ada yang kahwin dengan orang tua. Jadi memang yang muda-muda ni dia tulis tak bersetuju. Dalam GISB lah. Yes, dalam JSB saya dapat arahan daripada orang atasan juga lah untuk berkahwin. Saya tak kenal suami. Tak kenal juga. Saya tak kenal suami. Yes, saya tak kenal dia. Kemudian macam mana, dia ada pilihan ke masih kira setuju je? Sebenarnya saya tak setuju sebab saya umur 18 tahun masa kena kahwin. 18 kahwin? Saya kahwin 18. So saya kahwin 18, umur 18 tahun. Saya dah tolak juga sebenarnya. Banyaklah lelaki-lelaki yang saya tolak. Ada yang kena poligami dengan cucu Abuya sendiri. Lepas tu saya tolak. Tapi akhirnya tak boleh juga tolak. Dia orang kejar juga saya sampai rumah. Jadi akhirnya saya bersetujulah untuk kahwin. Tu mak saya pun kata tak apalah, kahwin je lah. Macam tu lah. Waktu tu kira kahwin paksa Yalah, kahwin paksa. Tapi Alhamdulillah, ya Allah. Syukur dapat suami yang baik. Ya, betul. Alhamdulillah. Itu rezeki. Ya, betul. Tapi menarik yang cerita daripada Puan ni. Satu ni saya nak tanya satu persoalan yang ramai nak tahu. Diorang betul ke diorang kahwin ni, ahli-ahli JSB ni, mereka kahwin ni tak pergi jabat agama? Tak. Saya rasa macam ni. Saya rasa yang tu tak betul. Semua orang berkahwin, mula-mula kita ada kahwin syar'i tau. Dia dua kali kahwin? Ya, 2 kali nikah. Okey. Macam mana cerita sikit? Siapa yang tanya saya kahwin sah tu insyaAllah sah. Okay? Sebab syar'i ni sah juga kan Ustaz kan? InsyaAllah sah lah kalau semua lengkap sah.
cukup saksinya, betul. Kalau yang saya tahulah macam itulah. Tapi kita lepas syahri memang kita orang akan legal. Tapi ada juga lelaki yang tak bertanggungjawab. Jadi lelaki yang tak bertanggungjawab ni lah yang yang tak uruskan lah, especially yang poligami. Sebab diorang kan kahwin, diorang kan kahwin disuruh. Jadi bila disuruh tu kahwin je lah. Tapi lepas pada tu orang malas nak uruskan legal. Sebab poligami ni kan rumit sikit. Poligami memang susah. Memang susah. Yes, jadi diorang mungkin dah bersama dulu baru nak ni dah dapat anak. Jadi dia malas lah. Memang ada. Macam saya umur 33 tahun. Ada kawan saya, isteri kedua, anak dah 7. Dia pernah ceritalah pengalaman dia. Anak dia 3 orang. Yang pertama, 2, ketiga tu bin Abdullah. Saya terkejut. Saya kata, ya ke? Ya Allah, saya pun terkejut. Tapi dah tukar dah lah. Suami lepas dah lama tu, suami dia usahakan untuk tukar lah. Boleh tukar. Jadi binkan saya pun tak tahulah macam mana. Saya tak tanya detail lah. Tapi yang dia cakap, ya, anak aku 3 orang yang pertama tu bin Abdullah. Macam tu lah. Macam tu. Sebab kita tahu nak tukarkan kepada bin ni bukan senang. Kalau dia nak ya, saya tak pastilah urusan dia macam mana. Pun susah, takkan dia nak pergi cari jalan sungguh. Kan? Tapi menarik juga isu tu. So diorang kahwin syar'i. Saya ada dengar satu dakwaan katanya ada yang mak bapak tak setuju dikahwinkan juga. Ya betul, ada. Ada. Memang ada yang mak bapak tak, bukan tak setuju, mak bapak tak tahu pun ada. Kalau ustaz himpunkan saya dengan kawan-kawan saya, memang macam-macam cerita lah ada. Macam di kisah kami kahwin, semua berlainan, pengalaman memang lain-lain, tapi memang lari daripada Al-Quran dan As-Sunnah lah. Boleh buat buku dia. Kisah kitab perkahwinan XB. Saya pun kalau yang ada tanya 1 pusingan 2 pusingan tu kan. Biasalah sebab kami masa tu memang pegang aurat Muhammadiyah. Memang masih kami guna masa tu. Sekarang saya tak pastilah. Sewaktu akad nikah tu memang dengan aurat Muhammadiyah lah. Yes, itulah mahar yang kita bagi. So tak ada keluar duit lah, jimat lah. Dah lah kahwin free, lepas tu mahar pun free. Free of charge. Tapi kemudian pergi dekat pejabat agama untuk buat urusan. Waktu tu pakai mahar misil lah. Kiranya kalau negeri Selangor 300 lah. Ya, 300 masa tu. Masa tu macam ikut ni lah undang-undang lah. Yalah, mahal misil lah kalau kat situ. Okey. Jadi tapi apa soalan ni? Kahwin yang pertama tu kira dah kahwin dah kan? Ya, dah kahwin dah. Tapi tak lama pun lepas tu terus dalam dia macam ni lah. Contoh kalau ada yang buat satu hari ni syar'i, esok dia dah legal. Ada. Macam tu. Macam saya lambat sikit sebab ada urusan yang tak selesai kan. Tapi kami tak berjumpa lah. Macam tu. Kalau yang kata duduk asrama tu betul lah? Duduk asrama, ya betul. Ya betul. Tapi saya tak sempat duduk asrama sebab saya keluar 2016. Jadi selepas itu baru duduk asrama ni, kalau tak silap saya start 2020. Kalau tak silap lah. Saya tahu sebab kakak saya ada rumah dekat Bandar Country Home tu. Jadi tiba-tiba cakap rumah kena serah. Lepas tu saya kata kenapa kena serah? Lepas tu saya korek-korek cerita, rupanya katanya daripada Adib Syahri kan. Dia lah yang macam dia ni cerita yang saya dengar lah, bukan pengalaman saya. Dia cakap ahli-ahli ni ada tak sembahyang jemaah, lepas tu yang dia nak jemput, dia nak semua serahkan rumah. Jadi diorang boleh tengok macam itulah depan mata. Itu menampak macam kontrol kan kalau kita fikir, kalau kita yang kat luar dia fikir, tapi diorang rela lah. So diorang tolak lah rumah-rumah yang ada. Rumah-rumah yang kalau ada. Kita kata GISB melakukan pembodohan. Pembodohan? Doktrin pembodohan sehingga kita tak rasa kita dibodohkan. Padahal kita dibodohkan. Betul. Saya sangat-sangat setuju. Saya sangat setuju.